Ya, sebetulnya bersama dengan Ramizah pada pagi ini dari daerah Temburong. Assalamualaikum Ramizah. Waalaikumsalam dan selamat pagi Mahira dan Abdul Wali, dan diharapkan kalian berdua belum dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita berdua baik dalam keadaan Ustazah. baik. Ya, bersama dengan rakan-rakan tugas kita di studio bandar. Dan bagaimana dengan keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini? Sebetulnya keadaan cuaca pada pagi ini di kawasan Pekan Bangar berada dalam keadaan yang mendung, namun demikian dapat dilihatlah keadaan cuaca memang semakin beransur cerah. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi kita berkongsi dengan rakan-rakan tugas kita di kedua daerah tadi, daerah Belait dan juga daerah Tutong, yang mana ada beberapa kawasan tempat ya telah pun terjejas dengan keadaan banjir, terutama sekali di kawasan pedalaman. Mungkin ada kawasan-kawasan di daerah Temburong yang juga terjejas pada ketika ini. Bagaimana? Kalau di daerah Temburong, saya kurang pasti, tetapi kalau sebelum ini dengan keadaan cuaca yang tidak begitu baik, memang di keadaan kawasan rendah seperti di Kampung Selapun memang terjejaslah. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita terus saja serahkan kepada Ramiza untuk berkongsi dengan keadaan maklumat di daerah Temburong. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Oda, terima kasih kerana terus menantikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Temburong untuk pertemuan kita pada hari ini di hujung minggu hari Ahad 24 Oktober 2021. Dan apa yang diharapkan Auda sentiasa berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa menjaga keselamatan Auda di manapun Auda berada. Dan Auda, seperti biasa, sebelum kita menyaksikan bahan visual, satu perkongsian yang akan dikongsikan mengenai Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan mengungkayahkan pertandingan Mari Bercerita dengan tema Bahasaku, dan borang penyertaan adalah boleh dimuat turun melalui pautan www.librarybunai.gov.bn, dan tarikh tutup penyertaan adalah dilanjutkan sehingga hari Ahad 31 Oktober 2021 pada pukul 4 petang. Dan penghantaran borang penyertaan bolehlah dihantar melalui email perpustakaan.bsb@dbp.gov.bn. Dan untuk maklumat lanjut pula, anda bolehlah menghubungi ke urus setia perniagaan ke urus setia pertandingan Mari Bercerita melalui hotline 826-6880 atau email kepada perpustakaan.bsb@dbp.gov.bn. Jadi Auda, apa kata seterus ini? Kita terus menyaksikan bahan yang dimuatkan untuk kita saksikan bersama. Berminat di dalam pembuatan makanan sejak remaja lagi, membuatkan dayang Siti Aminah binti Osman berani mencuba berniaga secara kecil-kecilan di rumah secara dalam talian. Meskipun memulakan operasi perniagaan makanan secara sambilan di rumah merupakan satu cabaran, iaitu dari segi memperkenalkan produk dan untuk mendapatkan pelanggan. Namun ia tidak menjadi penghalang buat beliau mengembangkan lagi perniagaan yang diusahakan dengan pelbagai medium komunikasi yang ada ketika ini, dengan mempromosikannya melalui media sosial dan penduduk setempat. Rezeki beliau makin bertambah apabila tahun ini berjaya mendapat tempahan yang sangat memberangsangkan daripada pelanggan, walaupun pada awalnya turut terjejas dengan keadaan pandemik ketika ini. Beliau bersyukur dipinjamkan rezeki mencurah semasa musim pandemik. Beliau yang kini fokus kepada perniagaan keripap sejuk beku atau frozen. Saya memulakan berniaga keripap pada tahun 2018
Dan pada masa itu hanya keripap goreng saja yang dijual dan dihantar ke kedai-kedai kampung atau kedai runcit. Pada tahun lepas, saya memulakan lagi dengan berniaga keripap sejuk beku frozen. Cara saya memasarkan produk keripap sejuk beku frozen iaitu melalui WhatsApp, Instagram, dan ada kalanya saya hantar ke kedai runcit untuk dipasarkan lah. Sambutan daripada pelanggan buat masa ini syukur Alhamdulillah cukup memuaskan. Dikirakan setiap hari atau minggu ada sajalah yang membuat tempahan keripap. Buat masa ini hanya 2 jenis inti keripap saja, iaitu inti keripap ayam mayones dan inti keripap ayam black pepper. Walaupun banyak penjualan keripap yang ada di pasaran, namun keripap hasil air tangan beliau mempunyai keistimewaan dan peminat tersendiri. Keripap frozen ini mendapat permintaan tinggi bukan sahaja dari pelanggan berdekatan, malah mendapat sambutan pelanggan dari luar daerah. InsyaAllah, perancangan seterusnya ingin memajukan keripap sejuk beku frozen dari segi mempelbagaikan inti, tekstur, rasanya yang lebih nyaman dan unik. Harapan saya melalui perniagaan ini akan terus maju dan bertahan dengan menghasilkan pelbagai jenis keripap sejuk beku sama ada jenis yang bergoreng atau jenis yang dibakar melalui oven. Menyedari potensi besar perniagaan makanan sejuk beku hari ini, menurut beliau ia akan menggunakan sebaiknya platform media sosial untuk terus mempromosi produk keluarannya. Walaupun berniaga di musim pandemik ini agak mencabar dan ramai yang terjejas dengan keadaan ini, namun jika kita terus rajin berusaha untuk menjana pendapatan, insya-Allah akan mendapat hasilnya. Percayalah, setiap yang berlaku ada hikmahnya dan rezeki setiap orang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal saja kita rajin dan usaha untuk mencarinya. Baiklah, Auda, itulah dia tadi bahan visual mengenai rezeki musim pandemik dengan perniagaan keripap frozen ataupun boleh dipanggil keripap beku, ya Auda. Jadi apa yang diharapkan dan didoakan juga kepada peniaga agar mendapat rezeki yang berkat dan juga terus bertambah walaupun di musim pandemik COVID-19 ini. Dan apa yang diharapkan juga kepada Auda untuk sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dalam sama-sama kita membendung penularan COVID-19. Jadi semoga dengan pengisian itu tadi dapat memberikan manfaat kepada Auda dan selepas ini kita terus serahkan kembali kepada rakan setugas Abdul Wali dan Mahirah.